tanpa mahu menjadikan alasan kerana berada jauh di kawasan pedalaman, jauh dari kawasan tumpuan dan tanpa kemudahan yang secukupnya bukanlah penyebab untuk tidak menyediakan peluang dan ruang yang kondusif buat anak-anak seawal usia 5 dan 6 tahun mendapat pendedahan pendidikan khususnya di peringkat awal lagi. Telah menjadi hasrat dan tanggungjawab Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi memastikan pelaksanaan program pendidikan awal kanak-kanak terus diperkasa melalui penyediaan kemudahan premis-premis KEMAS berada dalam keadaan yang sempurna serta sesuai untuk kanak-kanak menerima pendedahan serta didikan di peringkat awal usia mereka. Justru, lawatan kerja bagi melihat sendiri keadaan beberapa premis khususnya Taman Bimbingan Kanak-kanak ke Negeri Sabah baru-baru ini diadakan agar dapat merasai denyut nadi kemudahan yang tersedia kini. Kawasan yang menjadi tumpuan ialah daerah Lahad Datu, Semporna dan Tawau. Hari pertama lawatan yang turut disertai pengurusan tertinggi KEMAS serta Wakil Kementerian Kewangan dan Wakil Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ini menuju ke beberapa destinasi sekitar Lahad Datu. Berada lebih 400 km dari Kota Kinabalu, Lahad Datu yang satu ketika dahulu pernah menjadi tumpuan terletak di timur Sabah dan merupakan bandar keempat terpenting di negeri di bawah Bayu ini. Melihat kepada kesungguhan pemaju-pemaju masyarakat di sini mendidik anak bangsa, sudah pastilah mereka juga amat memerlukan suatu persekitaran yang kondusif bagi mendidik serta merealisasikan modul pendidikan awal kanak-kanak KEMAS. Pencapaian kanak-kanak menjadi fokus buat mereka tanpa mengeluh dengan apa yang ada. Segala perancangan dan susunan aktiviti dilaksanakan sama seperti di kelas-kelas tarbika KEMAS yang lain, antaranya modul stream dan modul pra-tahfiz KEMAS. Destinasi kami yang kedua, sampai sahaja di lokasi, perasaan kami bercampur aduk. Melihat pada keadaan premis yang sangat uzur, kami mula terfikir bagaimanakah keadaan anak-anak ini belajar? Bagaimanakah kesungguhan cikgu-cikgu menabur bakti, mencurah ilmu setiap hari jika berdepan dengan keadaan premis yang serba kekurangan ini, malah menunggu masa untuk rebah ke bumi. Tiada kata yang dapat diungkap bagi menggambarkan keadaan itu. Namun, dengan adanya lawatan sebegini, dapatlah disegerakan segala keperluan yang sepatutnya dengan penilaian yang sebaiknya. Kami mengakhiri lawatan di hari pertama dengan mengambil kesempatan melihat keindahan alam dari puncak tertinggi di Lahad Datu.
Hari kedua lawatan kami ke daerah Semporna 140 km dari Lahad Datu dan dibawa ke Pulau Bumbun. Okay, Alhamdulillah pada pagi ini kita akan bergerak ke tabika-tabika di kawasan kepulauan di daerah Semporna ni. Tabika yang yang daim lah di kawasan Semporna ni. Dan hari ini kita bersama dengan pegawai daripada Kemas dan juga Kementerian Kewangan dan juga daripada Kementerian untuk program turun padang pada hari ini untuk kita meninjau dan merasai sendiri suasana ataupun susah jerit payahnya kita punya pendek masyarakat yang bertugas di kawasan pulau-pulau khususnya di daerah Semporna ni. Jadi jom kita ke pulau-pulau. Perjalanan yang memerlukan kami untuk menaiki bot bagi menyentuni dan melihat sendiri keadaan tabika kemas Kampung Balimbang, Kampung Sama-Sama, Kampung Terusan Tengah, tabika Pulau Pababak dan Pulau Larapan serta tabika Kampung Panci. Sekali lagi kami amat terharu melihat keadaan premis-premis tabika kemas di sini. Dengan segala kekurangan, kemudahannya amat terhad, namun kesungguhan cikgu-cikgu di sini memperlihatkan komitmen mereka untuk memastikan pelaksanaan dan segala perancangan yang tertulis di setiap halaman buku ringkasan mengajar dapat dilaksanakan sebaiknya. Melihat kepada semangat ingin belajar yang sangat tinggi di kalangan anak-anak di sini telah menginsafkan kami bahawa peri pentingnya kemudahan premis yang sempurna patut disediakan buat mereka. Masih lagi mengekalkan kerusi meja yang telah berusia puluhan tahun. Di sinilah anak-anak di desa ini mengenal huruf, mula belajar membaca, mula mengenal warna dan belajar mengenal angka. Namun, bak kata bidalan Melayu, hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Tanggungjawab yang ditunjukkan oleh cikgu-cikgu di sini tidak perlu dipertikaikan lagi. Pengorbanan mereka sesungguhnya tidak mampu dibayar dengan wang ringgit semata-mata. Kebanyakan kelas-kelas di sini bukanlah di bangunan sendiri. Ada yang dibina melalui projek CSR syarikat-syarikat GLC. Ada yang dibina melalui gotong royong penduduk kampung. Ada juga atas ihsan penduduk kampung dengan mewakafkan rumah mereka untuk dijadikan kelas-kelas tabika kemas. Namun, melihat kepada kesungguhan cikgu-cikgu, ternyata tabika kemas terus menjadi pilihan ibu bapa di pulau ini menghantar anak-anak mereka untuk belajar. Jadi saya harap
pada guru-guru yang berada di Tanah Besar yang jarak tadbika ke sekolahnya dalam 5 kilometer boleh naiki kereta. Dan ini pesanan pada guru-guru pendidik masyarakat Kemas yang berada di Tanah Besar yang ada kemudahan. Kalau berbanding dengan guru yang bertugas di kawasan pulau ni memang satu cabaran pada mereka. Duduk di pulau dengan elektrik tak ada, bekalan air bersih pun tak ada. Tapi dalam masa mereka kena jiwa kental untuk mendidik anak-anak tadbika yang umur 5-6 tahun kan. Tapi alhamdulillah di sini dapat sokongan daripada ibu dan ayah ibu-ibu datang memberikan sokongan kepada anak. Jadi kita ada 12,000 orang guru-guru tadbika di seluruh negara kan. Saya harap yang jadikan satu iktibar lah. Kita datang ke sini pun macam guru-guru yang ada kemudahan yang selesa tu, patutnya prestasi mereka lebih baik banding dengan guru-guru yang berada di kawasan-kawasan kepulauan kan. Nak datang pun satu perkara kena naik bot, mau beli makanan lagi, duduk mengajar dalam keadaan panas macam ni kan, panas lagi kan. Jadi untuk guru-guru yang berada di kawasan kepulauan saya ucapkan tahniah lah atas komitmen iltizam untuk mendidik anak-anak. Sebab yang nak kita didik ni adalah anak-anak kita sendiri kan. Nah, kita akan insya-Allah kita pastikan mereka ni mampu menguasai. Harap anak-anak di sini tak ada yang terticil lah terticil boleh membaca dengan menulis dengan baik insya-Allah. Terima kasihlah pada ibu bapa ibu-ibu yang datang menunggu kami datang. Melihat juga kepada kepayahan anak-anak untuk hadir dan belajar dalam suasana yang serba kekurangan, pastinya menginsafkan kita yang berada dalam suasana yang jauh lebih baik. Bayar disewa dan mereka menempuh setiap hari kalau anak-anak di Tanah Besar mereka rasanya selamat sikit lah tapi mereka ni anak-anak tadbika kecil-kecil ni melalui nak ke sekolah kena melalui jalan laut dan beginilah mereka walaupun susah payah mereka datang ke tadbika tapi mereka bersemangat untuk pergi belajar ke kelas-kelas tadbika Kemas ini termasuklah di sekolah di sini Pada sebelah petang ni saya berada bersama dengan rombongan berada di Tadbika Kemas Kampung Panji ABCD. Jadi untuk yang ini merupakan bangunan yang disewa daripada individu lah, seorang individu tapi bukan sewa melalui jabatan sebenarnya. Sewa ini menggunakan duit tabung tadbika hasil daripada sumbangan ibu bapa. Jadi dengan duit tersebutlah ada 50 orang kanak-kanak kan. Berdasarkan 50 orang kanak-kanak ni, berdasarkan duit itulah 300 diambil daripada duit tabung untuk membayar sewa. Jadi apa pun saya ambil kesempatan ni ucap tahniahlah kepada cikgu-cikgu dengan keadaan yang serba kekurangan dengan keadaan yang tidak selesa dengan terpaksa mengeluarkan duit tabung sendiri dan kadang-kadang duit poket sendiri kan. Tapi masih mampu untuk memberikan pendidikan pada anak-anak kita ni kan. Anak-anak kita di Kampung Panji ni kan. Terima kasih banyak pada guru-guru semua Saya harap cikgu semua, saya yakin cikgu semua ni komitmen tinggi untuk memberikan perkhidmatan pada anak-anak ni. So kita cuba atasi. Kita tahu kemudahan yang selesa ni wajib kita berikan pada anak-anak kita ni kan. Tidak kita jadi tak adil untuk memberikan pendidikan pembelajaran kepada mereka Apapun saya ucap tahniah, terima kasih cikgu-cikgu atas jiwa kental bagi mendidik anak-anak sini dalam keadaan yang serba kekurangan di perkampungan atas saya ni kan. Tapi kena semangat selalu. Thank you cikgu Thank you. Okey, terima kasih. Tatkala rakan-rakan sebaya mereka dapat menikmati kerusi dan meja yang sangat selesa, ruang pembelajaran yang luas dengan peralatan permainan di luar kelas, mereka di sini hanyalah duduk bersila dengan ruang yang sempit, hanya belajar di sebuah pondok kecil yang memuatkan hampir 30 orang. Ketua Pengarah Kemas sendiri juga berasa tersentuh dan sebab melihat keadaan kelas yang hanya bertiangkan batang pokok kayu. Dengan adanya lautan sebegini, dapatlah beliau menyantuni kanak-kanak serta anggota Kemas
walau di mana mereka berada. Mengakhiri lawatan hari kedua, kami terus ke daerah Tawau dan bermalam di sana untuk meneruskan lawatan di hari ketiga keesokannya. Daerah Tawau berada lebih 100 km dari sempurna. Tawau kini merupakan bandar ketiga terbesar di Sabah selepas Kota Kinabalu dan Sandakan. Hari ketiga, hari terakhir lawatan kami berada di daerah Tawau. Seawal jam 7.30 pagi, kami berada di JT Yacht Club untuk menuju ke Pulau Sebatik. Perjalanan menaiki bot mengambil masa lebih 1 jam untuk menuju ke tepi Kampung Tamang, Pulau Sebatik. Walaupun premis ini agak sempurna dibandingkan dengan kelas-kelas sebelum ini, namun banyak lagi yang boleh diberikan perhatian agar anak-anak di sini lebih selesa dalam menuntut ilmu. Semoga dengan lawatan ini dapat memberi gambaran sebenar kepada kita dan pihak yang terlibat bagi menambah baik keperluan, khususnya persekitaran premis yang sebaiknya sesuai dengan kehendak pendidikan awal kanak-kanak. Pandai. Siapa nama tadi? Ryan. Ryan.